kepada kita pada pagi ini untuk kita sama-sama berada di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita insya-Allah. Dan semoga ilmu yang bermanfaat itu akan membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah daripadanya, seterusnya menerangi jalan-jalan kehidupan dunia kita dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah di negeri akhirat nanti dalam keadaan Allah redha apa yang telah kita lakukan dan Allah juga mengampuni dosa-dosa yang kita lakukan insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, ibu-ibu, bonda-bonda yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah untuk pagi ini kita akan sambung lagi ensiklopedia para Rasulullah, dan kita akan sambung iaitu pada muka surat 194, pembukaan kota Mekah ataupun disebut sebagai Fathu Mekah. Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Semua wilayah yang dikuasai oleh umat Islam, wilayah-wilayah itu akan dipanggil sebagai Al-Fathu. Ini kita dah bincang kan, Al-Fathu. Dan pembukaan-pembukaan itu disebut sebagai Futuhat. Dia tak dipanggil sebagai jajahan, tak dipanggil sebagai apa lagi wilayah-wilayah yang dikuasai, tetapi dipanggil sebagai Futuhat, Al-Fathu. Kenapa? Sebab Islam datang membuka satu wilayah yang gelap gelita kepada cahaya Tauhid. Itu yang dimaksudkan sebagai Al-Fathu ataupun disebut sebagai Futuhat. Zaman Umar Khattab jadi Amirul Mukminin, paling banyaklah futuhat yang dibuka sampai ke Mesir, sampai ke Syam, sampai ke Yaman, Parsi dan sebagainya. Okey. Jadi kalau ibu-ibu selepas ini kalau dikatakan kenapa disebut sebagai Fathu Mekah, Fatah tu artinya membuka kan, pembukaan. Sebab dia membuka daripada kegelapan kepada cahaya Tauhid. Okey. Minggu lalu kita dah bincang sedikit berkaitan tentang daripada pembukaan kota Mekah. Cuma saya hanya bagikan sebagai gambaran sahaja. Hari ini kita akan tengok satu persatu perbincangan sehingga tercetusnya pembukaan kota Mekah. Okey, peristiwa ni berlaku tahun yang ke-8 Hijrah dan peristiwa ni dia berlaku pada bulan Ramadan. Nabi SAW saat peristiwa ni, Nabi berjalan daripada Madinah menuju ke Mekah dalam keadaan Nabi berpuasa. Okey, dalam keadaan Nabi berpuasa. Okey, seperti yang termeterai dalam perjanjian Hudaibiyah, bagaimana kabilah yang ingin menyertai pihak Muhammad dan bersekutu dengannya, maka mereka berhak berbuat demikian. Serta bagaimana kabilah yang ingin menyertai pihak Quraisy dan bersekutu dengannya, maka mereka berhak berbuat demikian. Oleh itu, kabilah yang bersekutu dengan salah satu pihak Muhammad atau Quraisy, maka ia dikira sebahagian daripada pihak tersebut sekiranya kabilah-kabilah ini melakukan pencabulan terhadap perjanjian. Secara tidak langsung, pihak bersekutu juga dianggap melakukan perjanjian terhadap perjanjian. Pencabulan terhadap perjanjian. Ini kita maklumlah, saya dah bincang, iaitu ada dua pihak yang utama, yang paling besar sekali, pihak Quraisy dan pihak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di bawah dua-dua pihak ni adanya kita kata kabilah-kabilah yang bersekutu. Sama ada mereka nak menyokong baginda Nabi ataupun nak menyokong pihak musyrikin Quraisy. Jadi dalam peristiwa ni yang menjadi permulaan faktor kepada peperangan ni adalah kerana ada Bani Khuza'ah dan juga Bani Bakar. Dua-dua kabilah ni duduk di Mekah. Dan dua-dua kabilah ni saling bertelagah. Bani Bakar sokong Quraisy, Bani Khuza'ah sokong Nabi SAW. Okey, walaupun mereka dah berdamai, ada gencatan senjata melalui perjanjian Hudaibiyah, namun ada di antara mereka ni saja je buat provokasi, akhirnya berlaku balik pergaduhan. Dan itu adalah juga dilakukan oleh Quraisy. Sebab apa? Sebab Quraisy membekalkan senjata kepada Bani Bakar, sekutu dia. Dan Bani Bakar telah menjadi punca awal untuk bergaduh dengan Bani Khuza'ah. Jadi bila berlaku peristiwa itu, secara automatik perjanjian Hudaibiyah terbatal. Sebab itulah disebut sebagai pencabulan
kepada perjanjian. Ni antara sebab Nabi setuju dengan perjanjian tersebut, tapi bila mereka langgar, maka terbatallah perjanjian. Sebenarnya perkara ni memang sikap manusia. Dia cuba try and error sebenarnya. Kalau tuan-tuan, ibu-ibu perhatikan, mana-mana pun dalam masyarakat kita sekalipun, kita boleh tengok perjanjian dah ada dah, undang-undang dah ada dah, tapi mereka saja je melakukan provokasi. Saja je. Okay? Mereka saja melakukan provokasi. Macam mana? Minta maaf, sebelum tu kita tengok 194 dulu. 194. 218 maksud apa ni? Bukan 218, 194. Okay, 194. Okay, jadinya kalau kita tengok dalam masyarakat kita pun macam tu juga. Sebenarnya benda ni dah berlaku dah. Contoh saya minta maaf kalau saya bagi contoh. Macam kita tahu mana-mana pejabat kerajaan, kalau kita ingin berurusan di pejabat kerajaan, pakailah dengan pakaian yang sopan. Kalau kita tak tahu pun sekalipun, tak tahu, benda tu dah jadi turun-temurun dah, pakaian sopan kalau nak berurusan di pejabat kerajaan. Kalau tak tahu pun sebenarnya sudah tentulah kita pergi ke pejabat ke apa ke, mesti ada protokol kan. Mestilah pakai seluar panjang, baju yang kemas, mesti. Tapi dia try and error. Sama ada berniat ataupun tak berniat kita tak tahu. Cuma datang dengan pakai seluar pendek. Bila ditahan, maka dia rakam video lalu dia katakan ini adalah sebahagian daripada sengaja je nak tunjukkan ada diskriminasi kepada kaum. Ya Allah, awak datang pakai seluar pendek dan memang dah termaktub dalam undang-undang, dah common sense memang apa-apa urusan di sini mesti memakai pakaian yang elok, sopan. Kita pun punya rukun negara pun kesopanan dan kesusilaan. Awak datang pakai seluar pendek, ini bukan pergi kedai pasar-pasar ke, pergi kedai runcit ke. Ini datang ke kawasan yang ingin berurusan secara rasmi. Sebenarnya dekat situ tuan-tuan, kita boleh nampak mereka saja je try and error. Kalau lepas, kita boleh jadikan ini sebagai tanda, okey, kita dah boleh buat dah lepas ni. Kalau tak boleh, tak apa. Tak apa, yang penting kita dah provokasi kepada mereka. Ini biasa dan itulah yang dilakukan oleh Quraisy. Okey, jadi sebab itu bila benda-benda ni berlaku, kita tak melenting dan Nabi SAW sangat faham. Bila berlaku macam ni, tak ada lagi kata putus yang lain, melainkan kita ikut perjanjian awal. Kita firm dengan apa yang telah kita putuskan. Kamu langgar, maka jatuh hukuman. Selesai. Jadi supaya apa? Pengajaran tu pada orang yang buat dan pengajaran tu pada orang lain. Tapi bila kita cuba, tak apalah, saya bagi maaf lah, kita boleh kita bermuka-muka, boleh kita lemah lembut, akhirnya percayalah, kita tidak akan dihormati. Okay? Yang itulah yang Nabi SAW dia bertegas. Bila ada orang langgar je perjanjian ni, maka Nabi SAW terus batalkan perjanjian ini. Apatah lagi, Bani Bakar bila dia bergaduh dengan Bani Khuza'ah ni, dia telah membunuh beberapa orang daripada Bani Khuza'ah. Dia lebih melampau lah. Mereka sampai tahap bunuhan. Okay? Baik, dendam lama. Berdasarkan syarat perjanjian ini, Khuza'ah memilih untuk bersekutu dengan Nabi, manakala Bani Bakar pula memilih untuk bersekutu dengan musyrikin Quraisy. Biarpun kedua ini bermusuhan sejak zaman jahiliah lagi, namun disebabkan termeterainya perjanjian Hudaibiyah, maka kedua-duanya menghentikan permusuhan. Walau bagaimanapun, perhentian permusuhan mereka tidak lama. Pada bulan Sya'ban tahun ke-8 Hijrah, terjadinya peristiwa serangan mengejut oleh Naufal bin Muawiyah bersama-sama Bani Bakar ke atas Khuza'ah pada waktu malam demi ingin melunaskan dendam-dendam lama mereka. Akibatnya serangan ini telah menyebabkan beberapa orang Khuza'ah terbunuh. Okey. Yang ini kan saya sebutkan pada tuan-tuan. Bila Naufal bin Muawiyah ni daripada Bani Bakar ni, dia nak melakukan sesuatu kepada Bani Khuza'ah, orang daripada Bani Bakar sendiri pesan pada dia. Dia kata, wahai Naufal, ingat kepada Tuhan. Apatah lagi mereka berada di tanah haram Mekah. Ingat pada Tuhan. Tapi apa kata Naufal? Tak ada Tuhan sebenarnya. Dia gunakan perkataan tu kan. Tak ada Tuhan. Sekarang ni adalah kita nak selesaikan dendam lama. Dia yakin
Sebab belakang dia backup besar lah, iaitu adanya Quraisy, dan Quraisy dah supply senjata kepada Bani Bakar. Yang ini kita dah cerita pada minggu lalu. Okey, baik. Kemudian, lebih memburukkan keadaan, musyrikin Quraisy telah bertindak membantu sekutu mereka Bani Bakar dengan menyalurkan bantuan senjata, serta beberapa orang daripada musyrikin Quraisy turut menyertai serangan ini. Oleh itu jelaslah bahawa pihak musyrikin telah mencabuli perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati sebelum ini. Okey. Berita musyrikin Quraisy mencabuli perjanjian ini akhirnya sampai kepada Rasulullah melalui Amru bin Salim Al-Khuza'i yang bergegas ke Madinah bertemu Nabi setelah mendapat perlindungan di rumah Budail bin Warqa Al-Khuza'i di Mekah. Sebaik Rasulullah mendengar aduan Amru, Rasulullah bersabda, engkau telah akan dibela wahai Amru. Hakikatnya peristiwa pencabulan perjanjian inilah yang menjadi sebab tercetusnya pembukaan kota Mekah. Okey. Jadi ada seorang wakil Bani Khuza'ah yang sekutu Nabi ni daripada Mekah terus pecut kuda dia sampai ke Madinah, maklumkan kepada Nabi SAW. Nabi dengar sahaja cerita daripada ni, maka Nabi SAW dah berkira-kira dah untuk melakukan serangan kepada kota Mekah. Sebab apa? Sebab ini adalah sebagai satu tindakan tegas daripada Nabi SAW untuk ajar orang-orang musyrikin Quraisy yang mencabuli perjanjian. Mungkin antara kita fikir, kenapa Nabi perlu sebuah serangan? Bukankah Nabi ni cukup sekadar batalkan perjanjian? Kan, sepatutnya batalkan perjanjian selesailah. Sebenarnya kalau batalkan saja perjanjian tak selesai. Kerana apa? Sebab musyrikin Quraisy akan rasa mereka masih lagi berkuasa. Jadi Nabi SAW buat serangan ni, tujuan dia adalah untuk takluk orang musyrikin Quraisy, untuk bagi tahu apa yang mereka buat adalah satu keputusan salah dan kamu wajib untuk diperangi. Okey, kamu salah melanggar perjanjian ini dan kamu wajib untuk diperangi. Jadi sebab itulah Nabi SAW perangi orang musyrikin Quraisy. Nabi tak ada matlamat pun, tak ada niat pun untuk lakukan serangan. Tapi sebab mereka mencabuli perjanjian, maka Nabi SAW memerangi mereka. Dan ini tuan-tuan, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, boleh tengok pada semua siri-siri peperangan sebelum ni. Bila kabilah Yahudi Bani Quraizah langgar perjanjian, Nabi perangi mereka. Bani Nadir, Nabi perangi mereka. Apa lagi? Dan yang lain-lain. Setiap kali mana-mana yang melanggar perjanjian dengan Nabi SAW, Nabi akan perangi. Okay? Sebab ini adalah sebagai satu hukuman ke atas mereka lah yang melanggar perjanjian dengan Nabi SAW. Okey, baik. Bila wakil daripada Khuza'ah dah bagi tahu pada Nabi SAW, iaitu Amru bin Salim ni dah bagi tahu pada Nabi, Nabi pun maklum, maka Abu Sufyan ni cuak lah. Abu Sufyan cuak. Kenapa Abu Sufyan cuak? Sebab dia tahu apa yang mereka buat itu adalah melampaui batas. Dan mereka kenal Nabi ni dia sangat firm dengan prinsip dia. Okay? Nabi sangat tegas dengan setiap keputusan yang dia buat. Kalau A, tak ada B, tak ada C. Kita tak boleh kauti-kautim dah dengan Nabi ni. Memang apa yang Nabi sebut, Nabi SAW akan tegas dengan keputusan dia. Sebab itulah, bila kita berpegang pada prinsip, kita akan dihormati. Okay? Tapi bila kita mula langgar prinsip kita, kita gadaikan prinsip kita, kita rasa kita ni orang yang paling demokratik. Sebenarnya tidak. Kita tidak akan lagi dihormati. Sebab itu orang Melayu antara kelemahan dia, kita ni kuat sangat bertolak ansur. Dan kita sanggup bertolak ansur dari sudut prinsip kita. Akhirnya, kita ditolak beransur-ansur kan. Ini masalah kita lah. Sebab ada tempat yang kita boleh bertolak ansur, ada tempat yang kita kena betul-betul jaga. Tapi sayangnya, kita dalam hal yang prinsip pun, kita boleh bertolak ansur. Jadi sebab itulah kita tidak dihormati. Jadi Nabi SAW ni dikenali dengan orang yang sangat berpegang pada prinsip dia. Maka Abu Sufyan tahu, bila benda ni sampai berita pada baginda Nabi SAW, sudah tentu Nabi akan menyerang kota Mekah. Maka cepat-cepatlah Abu Sufyan ni pergi jumpa dengan Nabi SAW untuk minta di-extend lagi perjanjian tu. Maksudnya maafkanlah
peristiwa yang berlaku ni dan kita lanjutkan lagi perjanjian kita. Itu niat Abu Sufyan. Kenapa Abu Sufyan? Sebab dia adalah penguasa di kota Mekah. Okay? Baik, jadi Abu Sufyan pergi jumpa dengan Nabi. Beberapa pemimpin Quraisy yang bersikap sederhana mulai menyedari risiko pencabulan ini terhadap perjanjian yang telah dipersetujui bersama dengan Nabi. Ekoran itu mereka bersetuju untuk mengutus Abu Sufyan ke Madinah untuk bertemu Nabi dan memujuk baginda agar melanjutkan perjanjian damai. Namun kedatangan Abu Sufyan tidak dilayan oleh Rasulullah. Begitu juga Abu Bakar, Omar, Osman dan juga Ali yang cuba dipujuk oleh Abu Sufyan agar dapat membantu menyampaikan hasrat kepada mereka. Maksudnya apa tuan-tuan? Bila Abu Sufyan jumpa dengan Nabi, Nabi buat tak tahu. Bahkan Nabi tak layan pun. Nabi tak alu-alu kan, duduklah Abu Sufyan, kita bincang sikit-sikit. Tak ada. Nabi sangat tegas. Okay? Apatah lagi kamu langgar perjanjian dan kamu telah membunuh sekutu aku. Kan? Nabi SAW sangat tak puas hatilah. Jadi kedatangan Abu Sufyan Nabi tak peduli. Sampai kan Abu Sufyan ni jadi runsing, dia pergi cari pembesar-pembesar Madinah lah. Siapa lagi kalau bukan sahabat-sahabat Nabi, iaitu Abu Bakar. Bila dia jumpa Abu Bakar kata, aku tak boleh nak bantu kamu. Tak boleh bantu. Sebab Nabi memang terkenal dengan sikap dia macam tu. Dia sangat tegas dengan prinsip dia. Okay, aku tak boleh bantu. Jumpa dengan Omar. Omar pula, kita kata, dia mengutuk keraslah keputusan yang dilakukan oleh Bani Bakar. Dan Omar ni dicakaplah keras kepada Abu Sufyan. Lalu dijumpa Osman, lalu dijumpa Ali. Sampai kepada Ali ni memang dia marah lah. Ali terkenal dengan sikap dia yang kita kata dia antara pahlawan di medan perang. Jadi bila Abu Sufyan jumpa dengan Ali pun kata, kamu buat keputusan ni memang salah lah. Apa yang kamu buat salah. Tapi cuba kamu minta bantuan daripada orang ramai. Tanya pada orang ramai. Adakah mereka boleh bersama dengan kamu untuk minta penangguhan kepada baginda Nabi SAW. Abu Sufyan ni nak kata dia terlalu terdesak. Dia sampai berdiri di kota Madinah dan dia kata, wahai manusia ni, tolonglah saya ni supaya dapat lanjutkan perjanjian damai dengan baginda Nabi SAW. Tolonglah, tolong dia untuk bagi tahu pada baginda Nabi SAW ni lanjutkan perjanjian. Dan tak ada pun orang dekat Madinah yang ingin membantu Abu Sufyan. Jadi dengan berat hatinya Abu Sufyan keluar daripada Madinah dan akhirnya pulang ke kota Mekah. Okay? Sampai di kota Mekah, lalu orang Quraisy tanya, apakah keputusan baginda Nabi SAW? Maka ketika itu kata Abu Sufyan, aku dah bercakap dengan Rasulullah, aku dah cakap dengan Abu Bakar, aku dah cakap dengan Omar, aku dah cakap dengan Osman dan Ali, dan bahkan semua orang ni semuanya tak bersama dengan aku. Masih lagi mereka kekalkan keputusan, perjanjian telah terbatal. Perjanjian telah terbatal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang di Mekah mula rasa runsing dan mereka tahu akan berlakunya satu peristiwa yang lebih besar selepas peristiwa ini. Nabi SAW pun di kota Madinah telah buat sedikit persiapan untuk menyerang kota Mekah. Okey, sekarang kita dah nampak dah macam mana permulaan peristiwa ini berlaku. Okey, sekarang kita bincang apa yang Nabi buat dan apa yang orang Mekah buat. Sekarang ni macam mana? Sebab dua-dua maklum dah. Okey, pihak Madinah dan pihak Mekah ni maklum kita akan berlakunya peperangan. Orang Mekah dalam keadaan gelabah lah. Manakala baginda Nabi SAW melakukan persiapan tu dengan sangat-sangat teliti dan ada beberapa isu yang timbul. Okey, kita tengok Baik, setelah berada dalam keadaan kebingungan dan akhirnya Abu Sufyan pulang ke Mekah menuju kaumnya dengan kegagalan. Okey, persiapan yang dirahsiakan. Menurut riwayat At-Tabrani, 3 hari sebelum Rasulullah menerima berita pencabulan perjanjian yang dilakukan oleh musyrikin Quraisy, Nabi SAW sendiri telah mengarahkan Aisyah untuk mempersiapkan segala kelengkapan dan peralatan. Persiapan ini dirahsiakan dan tidak diketahui oleh sesiapa pun sehinggalah Abu Bakar datang bertemu anaknya Aisyah. Abu Bakar ni kan bapa mentua Nabi. Dia selalulah datang berkunjung ke rumah anak dia.
Iaitu rumah Aisyah dan juga menantu dia lah Nabi SAW. Satu hari dia datang, 3 hari sebelum berlaku peristiwa ni, sebelum Amr bin Salim datang mengadu pada Nabi. Tak ada apa-apa berita pun, tidak ada pun angin yang bertiup, tidak ada pun pokok yang bergoyang, tak ada apa-apa, senyap. Abu Bakar datang sahaja-sahaja ziarah, jumpa dengan anak dia, tengok Nabi beri arahan kepada Aisyah, persiapkan bekalan-bekalan untuk pergi berperang. Jadi bila Abu Bakar tanya Aisyah, adakah kita ni akan berperang? Aisyah kata, aku tak tahu. Aku tak tahu pun. Nabi SAW kata, bersiap, aku hanya bersiap sahaja. Dan kata Abu Bakar, takkan kita nak berperang dengan Bani Asfar. Bani Asfar ni, kalau kita tahu Asfar ni artinya kuning. Orang Arab kalau dia panggil Mak Saleh, dia akan kata Bani Asfar. Orang kulit putih lah. Itu bahasa Arab. Jadi dia kata takkanlah kita nak berperang dengan Bani Rom, dengan bangsa Rom di Syam. Sebab ini bukan masanya. Kita baru lepas berperang dengan Rom. Okay. Jadi kita nak berperang ke mana? Kata Aisyah, aku tak tahu. Berita tu masih lagi tak diketahui ke mana yang nak dituju oleh baginda Nabi SAW. Dan ini kita tahu baginda Nabi ni dia sangat berrahsia, dan Nabi SAW ni dia tak nak benda-benda ni semua ni bocor. Kenapa? Sebab Nabi sendiri maklum di kota Madinah sahaja ada golongan munafik. Ada golongan munafik. Jadi Nabi SAW sangat berhati-hati walaupun dalam kalangan orang-orang Madinah sendiri. Sebab itu ada satu istilah dalam masyarakat moden hari ini, kita tidak percaya kepada sesiapa sahaja. Okay, bukan kita tak hormat, kita hormati mereka. Kita hormati mereka tapi kita tak mempercayai. Dan ini perlu ada pada diri kita untuk berwaspada. Okay, kita bekerja ke, kita hidup bermasyarakat ke, berjiran tetangga ke, kita hormati tapi kita tak percaya. Tak percaya maksudnya apa? Tak semua benda kita boleh cerita kepada orang lain. Kita kena ada rasa sanksi ni penting untuk kita lindungi kepentingan kita lah. Benda-benda yang menjadi keselamatan kepada kita. Nabi SAW pun buat benda yang sama. Sampai isteri Nabi pun Nabi tak cerita. Bukan Nabi tak percaya pada isteri dia, tapi Nabi takut. Nabi cerita, ayah dia datang, takut Aisyah tercerita pula pada ayah dia. Nanti benda tu makin lama makin tercerita. Jadi senang cerita, tutup mulut saja. Okay? Tak beritahu kepada sesiapa. Ini arahan terus daripada baginda Nabi SAW. Okay. Lalu kata Aisyah pada ayah dia, demi Allah, aku tak pastilah. Akhirnya persiapan Rasulullah terjawab pada subuh hari ketiga setelah kedatangan Amr bin Salim. Barulah Amr tu datang, barulah orang Madinah tahu, rupa-rupanya benda ni berlaku sebab kerana ada terbatalnya perjanjian Hudaibiyah. Bani Bakar telah membunuh Bani Khuza'ah. Okay. Yang mengadu tentang serangan yang menimpa mereka daripada Bani Bakar. Ketika itu barulah para sahabat mengetahui bahawa persediaan yang dilakukan oleh Rasulullah ini menuju ke Mekah. Biarpun begitu, Rasulullah tetap berpesan kepada para sahabat agar merahsiakan perancangan ini daripada pengetahuan musyrikin Quraisy supaya mereka tidak sempat berbuat apa-apa persiapan untuk berperang. Objektifnya, Rasulullah merancang untuk menawan kota Mekah tanpa berlakunya peperangan dan pembunuhan demi memuliakan tanah haram. Okay, ini misi Nabi SAW. Bila orang Madinah maklum persiapan itu adalah untuk menuju ke Mekah, Nabi sendiri perintahkan, keluarkan satu arahan kepada orang Madinah, tolong jangan sampaikan berita ini ke kota Mekah. Sebab Nabi nak masuk ke dalam kota Mekah ni dalam keadaan kejutan. Nabi buat serangan hendap lah. Nabi masuk dan Nabi terus tawan kota Mekah supaya tidak berlakunya peperangan. Sebab itu kalau kita duduk di Mekah, kita ziarah di Mekah, tidak ada satu pun berita yang kita dengar yang ini adalah lokasi perang. Dia macam di Madinah kan. Di Madinah kita duduk dalam tanah haram lagi. Ini medan perang Uhud. Ini medan perang Khandaq. Ini medan perang sekian-sekian. Ada je lokasi-lokasi peperangan. Tapi di Mekah tak ada. Kita pergi ke kota Mekah ni ziarah kita apa? Ziarah ke manasik haji,
kita pergi ke Hudaibiyah kan. Kemudian kita pergi mana lagi? Pergi ke Taif, lokasi-lokasi yang tak berlaku peperangan. Sebab baginda Nabi SAW sangat menjaga tanah haram ni tak berlaku peperangan. Walaupun ibu-ibu kena tahu waktu Nabi masuk kota Mekah dalam peristiwa Fatu Mekah, Allah telah menghalalkan tanah haram. Ada satu tempoh daripada subuh sampai ke asar pada hari Nabi masuk tu, Allah telah halalkan tanah haram itu untuk berlakunya pertumpahan darah. Allah halalkan. Tapi Nabi SAW sendiri sangat jaga kehormatan tanah haram ni. Nabi sendiri buat strategi, kita tak nak berlaku peperangan. Okay? Yang kami nak adalah masuk dengan cara damai tapi kita tawan secara aman. Sebab apa? Sebab Nabi berperang dengan iman. Dan iman untuk membawa keamanan. Okay? Iman untuk membawa keamanan. Kalau ikutkan dari sudut kita punya alasan, memang Nabi sangat kukuh alasan dia untuk buat peperangan, untuk serangan. Apatah lagi Allah izinkan. Tetapi Nabi punya akhlak. Inilah Nabi punya akhlak. Nabi memilih jalan perdamaian. Itu pada malam Isra Mi'raj, bila Nabi ditawarkan ada arak, ada madu, ada khamar, bila Nabi ambil, ada susu, ada khamar, ada arak, Nabi ambil susu, kata Jibril, kamu telah memilih fitrah. Sebab keputusan Nabi ni, Nabi pilih yang fitrah, bukan mengikut syahwat baginda Nabi SAW. Okay? Baik, tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Okey. Baik. Tengok Lebih menarik lagi, Rasulullah SAW telah menghantar satu sariyah seramai 8 orang yang dipimpin oleh Abu Qatadah bin Rabi'i menuju ke daerah Izam yang terletak di sekitar Zulkashab dan Zumarwah. Misi penghantaran sariyah ini bukan kerana peperangan, namun ia adalah sebahagian daripada strategi perang Nabi untuk menutup dan mengaburi perancangan sebenar baginda yang ingin menawan Mekah. Sebab apa? Sebab bila Nabi SAW dah siapkan kelengkapan perang, tentera-tentera pun dah get ready nak keluar. Tentera yang keluar daripada Madinah ni, ibu-ibu, adalah seramai 10,000 tentera yang akan tuju ke kota Mekah. Dan kita tahulah, antara orang Mekah dan orang Madinah ni, sentiasa mereka ada penyiasat mereka. Sentiasa ada orang yang akan mengintip setiap perbuatan mereka lah. Nabi pun ada pengintip dia, perisik dia. Orang Mekah pun ada perisik dia. Sudah tentulah, walaupun Abu Sufyan balik ke kota Mekah, sudah tentulah Abu Sufyan akan tinggalkan perisik dia. Kan, mesti ada perisik dia. Akan sampaikan apa-apa berita daripada Madinah. Jadinya, waktu Nabi SAW disiapkan kelengkapan perang bersama dengan tentera-tentera dia, Nabi ni tahu mereka ni dalam keadaan diperhatikan, maka Nabi siapkan ada satu ketenteraan yang dipimpin oleh Qatadah. Okay. Abu Qatadah ni Nabi minta dia pergi ke satu lokasi, iaitu di arah utara Madinah. Dia bukan turun ke selatan Madinah. Kita tahu kalau turun ke selatan Madinah, ni menuju Mekah. Jadi Nabi hantar Abu Qatadah ni dengan tentera dia naik ke utara Madinah. Tujuan dia supaya perisik ni dia keliru. Nabi ni nak ke mana sebenarnya? Nabi ni ke mana? Maknanya sebelum Nabi keluar, Abu Qatadah ni keluar dahulu dan mereka menuju ke utara Madinah. Sebenarnya itu adalah cara baginda Nabi SAW untuk kelirukan musuh. Supaya perisik-perisik yang perhatikan baginda Nabi ni tak tahu kat mana Nabi punya target. Nabi nak ke mana mereka tak ketahuilah. Jadi ini antara yang dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Tapi sebenarnya Nabi dah rancang dah dengan Abu Qatadah. Selang beberapa masa nanti kita akan bertemu dekat pertengahan jalan dan kita semua akan tuju ke kota Mekah. Okay? Cuma dia naik ke arah utara. Dan perjalanan Abu Qatadah ni dia naik sekitar 3 barit. Ini tuan-tuan boleh baca dalam riwayat sirah. 3 barit. 3 barit ni 2 barit bersamaan dengan 1 marhalah. Kita belajar ilmu fiqh, 2 marhalah sekitar 84 km. 2 marhalah ni 84 km. 1 marhalah
perjalanannya adalah 1 hari. Okay, satu marhalah perjalanannya adalah 1 hari. Kalau 1 barit bersamaan dengan separuh marhalah. Artinya bahasa mudah. Bahasa mudahnya kalau disebut 3 barit, artinya perjalanannya adalah 1 hari setengah. Sebab 2 barit 1 marhalah. 2 barit equal 1 marhalah. Okay, jadi kalau 3 barit adalah 1 hari setengah perjalanan. Itu misi baginda Nabi SAW. Maksudnya Nabi suruh jalan 1 hari dulu supaya orang tak perasan. Kalau orang follow pun orang ingat, oh jauh ni, makin lama makin jauh. Okay. Kalau ikut kiraan kita mungkin perjalanannya mencecah 60 km lebih lah. Okay. Cuma orang dahulu dikira satu hari itu 1 marhalah. 2 hari 2 marhalah. Sebab itu mana-mana lokasi zaman dahulu, kalau mereka berjalan ke satu lokasi lebih daripada 2 marhalah, lebih daripada 2 hari, maka lokasi itu disebut sebagai 2 marhalah, dibenarkan untuk jamak qasar. Okey. Jadi itu istilah dia lah, 3 barit, 1 hari setengah perjalanan. Sampai ke lokasi, Nabi minta Abu Qatadah ni patah balik dan dia akan bertemu dengan Nabi di tempat yang telah ditetapkan oleh baginda Nabi SAW. Sampai tahap tu Nabi nak rahsiakan dan Nabi pesan pada sahabat, jangan bagi tahu, jangan bocorkan rahsia kepada orang-orang Mekah. Okey. Dan Nabi sendiri berdoa, dari riwayat sirah Nabi berdoa supaya orang Mekah ni tertutup mata dia, tertutup telinga dia, tak dengar dan tak nampak apa-apa pun perancangan baginda Nabi SAW. Nabi sendiri doa kepada Allah Ta'ala. Secara taktikalnya, syariah ini akan terus berjalan mengaburi tindakan Rasulullah. Sehinggalah mereka menerima berita kemarahan Rasulullah ke Mekah, maka syariah ini akan mengalihkan laluan dan bergabung dengan Rasulullah menuju Mekah. Okey. Baik, rancangan Rasulullah hampir bocor. Okey, yang ini Nabi paling risau. Okey, Nabi hampir risau sini. Sebab apa? Dalam suasana berjaga-jaga dan kritikal ni, waktu yang sangat-sangat getir ni, seorang sahabat bernama Hatib bin Abi Balta'ah. Ini tuan-tuan, ibu-ibu mungkin selalu dengar nama ni. Hatib bin Abi Balta'ah. Dia telah mengutus sepucuk surat ke Mekah melalui seorang wanita untuk menceritakan perancangan dan pergerakan Rasulullah ke sana. Walau bagaimanapun, Jibril datang memaklumkan kepada Nabi tentang tindakan Hatib. Hatib ni sahabat Nabi, orang Madinah. Sahabat Nabi, orang di Madinah, bukan orang di Mekah. Dia adalah sahabat daripada Mekah, orang Muhajirin, tapi duduk Madinah dengan Nabi. Dia tulis surat, dia hantar melalui ada seorang wanita ni, utusan, postman lah. Hantar ke Mekah, bagi tahu pada orang Mekah, Nabi nak serang Mekah. Okey, dia hantar surat. Okey. Kemudian, bila surat itu dah berjalan, wanita ni dah bawa dah separuh jalan, turunlah Jibril kepada Nabi SAW, maklumkan, iaitu berita Nabi ni, misi Nabi ni akan diketahui oleh orang Quraisy. Dia bawa surat tersebut oleh seorang wanita. Seorang wanita tua lah. Okey. Jadi Nabi pun hantar siapa? Nabi hantar Miqdad, Nabi hantar Ali dan Nabi hantar Zubair bin Al-Awwam. Okay, dan Abi Marsad. 4 orang ni dia memang tokoh lah. Nabi hantar 4 orang ni buat siasatan. Kita pergi buat Roblox lah ni. Buat ops. Ops apa ops burung hantu ke, ops raya ke, macam tu lah. Pergi kejar wanita ni, buat operasi. Bila dia buat operasi, okay, teruslah Ali, Miqdad, Zubair dan juga Abi Marsad ni tahan wanita ni. Bila dia tahan, dia cek-cek wanita ni tak ada, bersih. Tak ada satu pun surat yang dikatakan oleh Jibril. Tak ada. Mereka hampir-hampir patah balik dah, hampir-hampir. Tapi Ali kata apa? Setahu aku Rasulullah tak pernah bohong. Rasulullah tak pernah bohong, kata Ali. Jangan sekali-kali kamu sorokkan sesuatu lah sampai Ali ni disebut satu perkataan. Kalau kita dengar tu kita rasa macam, oh Ali sebut Dia kata apa? Dia kata, baik kamu, dia cakap kepada wanita tu, baik kamu tunjukkan surat itu ataupun kami yang akan telanjangkan kamu. Maksudnya, dia sangat tak percaya kalau Nabi tipu. Mustahil Nabi akan cakap benda yang Nabi tak tahu ataupun yang Nabi tipu. Mustahil. Jadi Ali kata apa? Baik kamu dedahkan mana surat tu. Sebelum kami telanjangkan kamu, kami sendiri yang akan cari surat tu. Jadi wanita tu kata apa? Dia kata kalau macam tu kamu tolehlah ke belakang. Lalu dia uraikan rambut dia,
dan dia keluarkan surat yang telah disanggulkan di dalam rambut dia. Mana ada orang terfikir kan nak simpan surat dalam rambut. Tapi itulah yang dilakukan oleh wanita tersebut. Okey. Ali pun dapat surat tu, lalu dia buka surat tu, alangkah terkejutnya bila dia tengok surat itu ditulis daripada Hatib bin Abi Balta'ah kepada Quraisy. Okey, Hatib ni sahabat dia sendiri dan dia salah seorang daripada tentera Badar. Satu tentera yang sangat dihormati. Ibu-ibu kalau tengok dalam sejarah, tentera Badar ni dia adalah tentera yang special. Dia adalah tentera elit. Okay? Sehingga kan sesiapa sahabat yang duduk dalam peperangan Badar, mereka dikenali sebagai Al-Badri. Okay. Dia tak berlaku kepada tentera-tentera lain. Tentera Uhud tak dipanggil Uhudi. Tentera Khandak tak dipanggil Khandaki. Tentera Tabuk tak dipanggil sebagai Tabuki. Okay. Tapi untuk tentera Badar, dia dapat pengkhususan. Okay, kenapa dia cerita? Okay, kita nak tengok. Kenapa dia cerita? Tengok dulu Setelah diseliki, Rasulullah akhirnya memaafkan Hatib setelah mengetahui bahawa beliau masih lagi seorang mukmin sejati yang beriman dengan Allah dan Rasulnya. Namun beliau melakukan kerana bimbang keselamatan keluarga dan anaknya yang masih berada di Mekah. Nak ceritanya, Hatib ni dia bukan orang Mekah. Dia bukan keluarga Mekah. Dia bukan bangsa Quraisy lah pendek cerita. Dia bukan bangsa Quraisy. Hatib ni orang yang mendatang dan dia duduk di Mekah. Jadi dia beriman dengan Nabi dan berhijrah ke Madinah. Dan akhirnya jadi sahabat baginda Nabi SAW. Tapi dia orang Mekah tak? Dia hanya menumpang di Mekah dahulu. Dan keluarganya sebahagian masih lagi berada di Mekah. Tapi dia bukan bangsa Quraisy. Jadinya dia kata pada Nabi, "Ya Rasulullah, aku hantar surat ni sebab aku bukan orang Quraisy. Aku tak macam kau ya Rasulullah. Engkau orang Quraisy." Maksudnya, kalau Nabi tak hantar surat pun, orang Quraisy tetap akan lindungi bangsa dia, keluarga dia. Sebab Nabi ni keluarga dia kan Quraisy. Okay, dia bangsa Quraisy. Jadinya, kalau Nabi tak bagi arahan pun automatik berlaku apa-apa pun peperangan dan sebagainya, orang Quraisy akan tetap lindungi orang Quraisy. Sebab itu keluarga dia, bangsa dia. Tapi kata Hatib, aku tak. Aku bukan Quraisy. Aku adalah orang yang menumpang kepada bangsa Quraisy. Jadi kalau apa-apa terjadi, sudah tentu orang Quraisy tak akan lindungi aku sebab aku bukan sebangsa dengan kamu. Jadi dia ada hujah dia tuan-tuan. Jadi dia kata aku risau kalau aku diapa-apakan. Jadi aku perlu ada tempat yang istimewa di hati orang Quraisy. Caranya macam mana? Caranya dia bagi tahulah. Supaya orang Quraisy ada terasa terhutang budi dengan Hatib ni, lalu keluarga Hatib bin Balbata'ah ni yang ada dekat Mekah akan dilindungi oleh orang Quraisy. Jadi dia buat macam ni untuk dia ambil hati orang Quraisy dan orang Quraisy akan lindungi keluarga dia. Tapi sallallahu alaihi wasallam bila dapat berita ni, Nabi tak terus buat keputusan Nabi tanya dulu. Bila Nabi dah tanya pula, biasalah Umar Khattab ni antara orang yang paling keras. Dan dia kata apa? Kalau aku perlu penggal kepala dia, aku penggal. Sebab Nabi sangat beria-ia jaga rahsia operasi. Tiba-tiba bocor, kita boleh bayangkan macam mana situasi tu. Mestilah kita gelabah kan. Kita tahu kalau terbocor, kita punya misi gagal. Misi kita akan gagal. Misi kita akan kalah lah ni. Jadinya benda ni sangat penting. Sebab tu Umar dia sangat keras. Kita bunuh sajalah. Tapi Nabi kata apa? Tak. Allah Ta'ala sentiasa memberikan pengampunan kepada tentera Badar. Sehingga kata Nabi, Allah Ta'ala menyebutkan, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Dahlah, kamu buatlah apa yang kamu nak, aku tetap akan ampuni kamu. Inilah yang menjadi dalil tentera Badar, dia bukan sekadar dijamin sebagai syurga Firdaus kalau mereka meninggal dunia, bahkan mereka dijamin pengampunan sebelum Badar dan jaminan pengampunan selepas peperangan Badar. Peristiwa Badar tahun kedua Hijrah. Fatu Mekah tahun ke-8 Hijrah. Maksudnya 6 tahun selepas peristiwa Badar, Nabi kata pada Hatib bin Abi Balta'ah, dia mendapat pengampunan. Ini para ulama menyebutkan, tentera Badar dia dapat satu perkara special lah, iaitu pengampunan penuh daripada Allah sepanjang hayat mereka. Okay? Mendapat pengampunan Allah sepanjang hayat mereka. Sebab Nabi kata, "I'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka." Allah Ta'ala berfirman, buat apa yang kamu nak, aku akan ampuni dosa-dosa
kamu. Ini khusus untuk tentera-tentera Badar. Maka Hatib bin Abi Balta'ah ni dimaafkan oleh baginda Nabi SAW dan dia dilepaskan kerana dia salah seorang daripada tentera Badar dan telah diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi pun puas hatilah dengan jawapan daripada Hatib. Sebab kalau tuan-tuan baca dalam riwayat sejarah, mereka kata apa? Semua tentera Badar ni, okey, sebelum tu, semua tentera Badar ni, semuanya adalah manusia yang Allah telah select lebih awal. Semua terpilih. Semuanya terpilih. Dia tak akan buat sesuatu yang tak senonoh lah. Kita bahasa kita macam tu. Dia tak akan curang dan dia tak akan murtad. Mereka ni adalah orang-orang yang terpilih sahaja. Okay, jadi sebab itu mereka ni dapat pengkhususan. Okay, ada apa? Adi bin Hatim, sahabat Nabi nama Adi bin Hatim. Oh ya ya. Adi bin Hatim ni dia adalah anak kepada Hatim bin sekejap. Saya lupa sekejap. Hatim bin saya lupa sekejap Sekejap. Ada seorang ni sekejap. Lupa nama dia. Sekejap. Apa nama dia? Lupa dah. Saya lupa dah. Ke Mut'im bin Adi. Bukan Adi bin Hatim. Mut'im bin betul ke? Mut'im bin Adi. Kisah tentang dalam perang Badar tu, Nabi SAW kata dia akan bebaskan semua tawanan-tawanan musyrikin Quraisy seramai 70 orang. Kalau sekiranya Mut'im bin Adi masih lagi hidup dan dia minta untuk aku lepaskan tawanan. Yang tu ke? Cerita tu ke? Adi bin Hatim. Nanti saya check balik boleh tak? Yang saya tak pasti pula. Adi bin Hatim. Kenapa puan cerita ni? Terima kasih baby. Saya ingat nama dia tu. Dia terlibat. Ni adik ustaz saya ni, dia mendengar Tuhan siapa sahabat yang mengutuskan pada wanita tu sebab penijang ni sekarang dekat office, dia tak ada rujukan buku. Nama Hatib tu. Siapa yang utuskan sahabat ke wanita tu? Surat kepada wanita tu, nama sahabat tu kan Hatib bin Abi Balta'ah kan? Nama dia Hatib bin Abi Balta'ah lah. Itulah, rasanya penija dia nak pengesahan nama tu sebab dia di office sekarang ni sambil mendengar. Dia tak ada rujukan buku. Okay. Alright. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Bukan Adi bin Hatib. Okay, baik, faham. Alright. Sebab tu saya macam tak pernah dengar nama ni. Oh, terputus-putus. Okay, baik. Okay, namanya Hatib bin Abi Balta'ah ya puan. Right, sebelum tu saya tu ada soalan kita. Okay, baik. Kemudian kisah ni dah selesai lah. Jadi kisah cerita nak dibocorkan rahsia dan sebagainya semua selesai. Tak ada apa-apa dah. Lalu Nabi SAW pun membawa 10,000 tentera. 10,000 tentera ni akhirnya bergerak daripada Madinah menuju ke Mekah. Persiapan tentera yang menyertai peperangan kali ini jumlahnya adalah 10,000 tentera muslimin yang berjaya dikumpulkan untuk menggempur musyrikin Quraisy yang mencabuli perjanjian. Di pertengahan jalan di Juhfa, baginda bertemu dengan bapa saudaranya Al-Abbas bin Abdul Muttalib bersama ahli keluarganya yang telah memeluk Islam. Siapa Al-Abbas? Ini adalah ayah kepada Abdullah bin Abbas. Kalau ibu-ibu pergi ke Taif, ada satu masjid namanya Masjid Abdullah bin Abbas. Ibnu Abbas. Lalu kita dengar kan, Ibnu Abbas kata ni, Ibnu Abbas salah seorang daripada sahabat Nabi pakar Quran. Pakar tafsir Quran. Jadinya, pakcik Nabi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, ayah kepada Abdullah ni, dia masuk Islam bersama dengan keluarga dia dan dia tengah bergerak daripada Mekah menuju ke Madinah. Nabi jumpa dekat Juhfa, satu daerah di Rabi', di tengah jalan ni Nabi jumpa dan dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa inilah. Dia bergabung dengan Nabi di situ. Okey, waktu itulah. Tapi sebelum ni, kalau ibu-ibu tengok jasa Al-Abbas ni,
dalam perang Uhud dan beberapa perang yang lain, setiap kali perancangan orang Quraisy di Mekah, Al-Abbas ni dia adalah sebahagian daripada perisik Nabi lah yang ada dekat kota Mekah. Dialah yang tolong tengokkan apa-apa yang dibuat oleh orang Quraisy dan apanya, dialah yang akan hantar surat terus kepada Nabi di kota Madinah. Ini jasa Al-Abbas. Okay, dan akhirnya Abbas masuk Islam pada peristiwa ni. Okay, Nabi jumpa dengan dia. Kemudian dalam perjalanan tu juga Nabi sampai ke Al-Abwa, Nabi jumpa lagi sepupu dia. Siapa? Seorang tu namanya Abu Sufyan bin Al-Haris. Al-Haris ni pakcik Nabi. Dia Al-Haris bin Abdul Muttalib, tu pakcik Nabi. Anaknya bernama Abu Sufyan. Ni bukan Abu Sufyan bin Harb, ni bukan pembesar Quraisy. Ini sepupu Nabi, namanya Abu Sufyan juga. Okay, dan juga Abdullah bin Abu Umayyah. Okay. Ni dua-dua ni sepupu Nabi SAW ni, dan mereka pun telah menyerah diri dan memeluk Islam. Tapi Nabi tak suka, Nabi tak nak. Nabi tak nak. Okay, Nabi berpaling daripada dua orang ni. Sebab apa? Sedangkan dahulu mereka sepupu baginda yang sangat kuat mencela dan menyakiti Rasulullah, namun semua itu tidak menjadi dendam kepada Nabi. Cerita dia, bila dua orang ni jumpa dengan Nabi di Abwa, Nabi SAW nampak dua orang ni Nabi berpaling. Walaupun Nabi tahu dua-dua ni dah masuk Islam, Nabi berpaling. Sebab apa? Nabi kenangkan perangai dia tak macam orang lain. Sebab Quraisy kan dia ada semangat asabiyah, semangat kekeluargaan. Jadi mereka ni bila kata semangat kekeluargaan, apa cerita pun kalau kita keluarga, kita akan pertahankan keluarga. Tapi mereka ni tidak, tak peduli kamu keluarga aku ke tak, kita buang. Dia buang dan dia halau baginda Nabi SAW. Jadi benda tu sangat terkesan pada hati Nabi. Al-Haris ni adik-beradik dengan Al-Abbas, ya betul. Al-Haris, Al-Abbas ni adik-beradik dengan Abdullah. Okay, semua adik-beradik dengan Abdullah. Jadi mereka ni bila jumpa dengan Nabi, Nabi memang tak boleh. Nabi terkenang dengan perbuatan yang mereka buat. Dulu aku mengharap bantuan kamu. Kita keluarga kan, tapi kamu halau aku. Jadi Nabi sangat terkesan lah. Lalu Ali kata apa? Ni Ali kan keluarga Nabi. Jadi sebab itu dia bersuara. Dia kata apa? Kamu cakap dengan Nabi SAW, datang daripada hadapan muka Nabi dan engkau sebutlah ucapan adik-beradik Yusuf kepada Yusuf AS. Ucapan adik-beradik Yusuf kepada Yusuf AS. Ini ibu-ibu boleh tengok di penghujung surah Yusuf tu ada rekod. Mereka pun buat apa yang Ali cadangkan. Mereka pun bacalah, iaitu adik-beradik Yusuf kan bila dia tahu yang abang tu Yusuf, yang pemerintah Mesir tu Yusuf, dia pun kata, kami minta maaf lah, kami tahu kami salah dan kamu ni Allah melebihkan kamu daripada kami dari sudut kuasa dan sebagainya kerana sabar kamu ni, kerana takwa kamu ni. Maksudnya mengakui kesalahan lah. Dia baca dialog yang disebut dalam surah Yusuf. Nabi SAW bila dengar je ayat tu, Nabi pun kata seperti mana Yusuf kata kepada adik-beradik dia, iaitu pada hari ini la tathrib, tidak ada lagi ucapan yang mengutuk, yang marah-marah dan sebagainya kepada kamu semua. Kamu semua dimaafkan. Nabi SAW mengalah lah pada waktu tersebut. Ini caralah Ali ni nak ceritanya dia sangat kenal Nabi SAW, sangat kenal bapa mentua dia. Jadi ucapan tu melembutkan hati baginda Nabi SAW. Jadi mereka semua bergabung di kawasan ini. Okay, dalam perjalanan menuju ke Mekah. Dan waktu ni Nabi SAW sedang berpuasa. Okay. Bahkan sejak Abu Sufyan Al-Haris memeluk Islam, beliau sekali-kali tidak pernah mengangkat wajahnya di hadapan Rasulullah kerana malu dengan dosa yang pernah dilakukannya. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW sangat mencintainya dan bersaksi baginya sebagai ahli syurga. Tengok ni kita, sebab itu kita sentiasa kena beri harapan kepada manusia. Dia boleh berubah 180 darjah manusia ni. Bukan 360 darjah. Kalau berubah 60 darjah ni dia patah balik jadi asal. Dia berubah 180 darjah. Jadinya daripada orang yang paling benci Nabi, tolak Nabi, tak puas hati dengan Nabi, akhirnya masuk Islam. Dan dia sendiri rasa malu dan berdosa dengan Nabi SAW. Tak pernah angkat wajahnya di hadapan Nabi. Lalu Nabi SAW sangat mencintai sepupunya ini. Dan Nabi SAW mengharapkan, berdoa sebagai dia ni adalah ahli syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Baik.
Jadi salah seorang daripada kita kata ahli syurga ni adalah sepupu Nabi yang bernama Abu Sufyan. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau kita baca sirah, kita boleh tengok apa? Inilah satu-satunya manusia yang musuh dia dulu bencikan dia, akhirnya musuh dia lah yang paling mencintai dia. Dia tak berlaku pada mana-mana manusia melainkan Nabi. Kita boleh tengok mana-mana kisah pun, mana-mana tokoh pun. Ada yang dia sekadar bermusuh, last sekali penghujung usia dimaafkan. Tapi tidak pada Nabi. Ni musuh yang paling benci Nabi, halau Nabi, bahkan nak bunuh bagi dia Nabi. Tapi sampai satu masa mereka cintai Nabi sampai sanggup korbankan segala apa yang ada pada diri mereka. Mereka lah yang paling benci agama yang dibawa oleh Nabi. Akhirnya mereka jugalah yang menjadi pejuang-pejuang kepada agama Nabi SAW. Ini special lah. Okay, ini specialnya Nabi SAW. Okay, baik. Betul. Surah Yusuf ayat yang ke-111. Okay, baik. Jadinya Nabi SAW ni kata apa? Pada hujung-hujung usianya, Abu Sufyan Al-Haris pernah berkata, kalian jangan menangisi aku. Demi Allah, semenjak aku memeluk Islam, belum pernah aku melakukan suatu dosa pun. Ini ucapan daripada Abu Sufyan sebab dia terkenal dalam rekod sejarah, dia masuk Islam, Nabi berpaling daripada dia. Mana ada sahabat Nabi yang masuk Islam, Nabi berpaling. Semuanya Nabi SAW sangat mengalu-alukan, gembira. Tapi tidak pada Abu Sufyan ini, sepupu Nabi SAW ni. Dia masuk Islam, Nabi SAW berpaling daripada dia. Jadi terkenal lah. Sebab itu Abu Sufyan ni terkenal ceritanya sebagai ahli syurga. Okey, baik, kita tengok sejarah masjid kat atas tu, Masjid Al-Fatah. Yang cerita Abu Sufyan masuk Islam ni, ini kita bincang untuk next meeting kita insya-Allah. Okey, kita berdiri kat sini. Okey, kita tengok Masjid Al-Fatah. Masjid Al-Fatah ni kat Madinah ni banyak, dekat Mekah ni banyak. Nama Al-Fatah ni banyak. Okey, salah satunya iaitu masjid yang terletak di Wadi Marra Az-Zahran di Jamum. Kalau ibu-ibu tengok daripada Madinah ke Mekah naik bas kan, ada satu lokasi dia akan tulis Jamum, tapi sebenarnya orang Arab sebut Jumum. Jumum. Okey, 5 km daripada utara Mekah. Selatan Madinah, utara Mekah. Dahulu lokasi ini menjadi tempat perayaan bagi Bani Sulaim. Namun dijadikan masjid oleh Syekh Hasan Bakar. Masjid Al-Fatah menjadi tanda kepada dua peristiwa sejarah. Pertama, peristiwa Sariyah Harisah yang menunjukkan lokasi Bani Sulaim kepada mereka. Hasilnya tentera muslimin berjaya melawan unta, kambing dan tawanan yang lain. Kita pernah tengok tahun ke-6 Hijrah yang lalu, peristiwa Zaid bin Harisah. Satu lagi peristiwa yang besar sampai dinamakan Masjid Al-Fatah, masjid pembukaan, adalah kerana dia menjadi lokasi yang Nabi singgah pada peristiwa Fatu Mekah. Kedua, dia menjadi tempat singgah Rasulullah bersama dengan 10,000 tentera para sahabat bermalam dan menjadi saksi pengalaman Abu Sufyan sebelum pembukaan Mekah. Oleh sebab itu masjid itu dinamakan Masjid Al-Fatah. Okey. Dekat mana Nabi jumpa Abu Sufyan? Dekat tempat masjid ni lah. Sebab Abu Sufyan ni bila dia tahu Nabi SAW ni kekal dengan prinsip dia, kan dibalik dengan rasa gagal kan, dia rasa gagal. Jadi setiap malam bermula dia balik Mekah tu, Abu Sufyan akan round di luar pinggiran Mekah setiap malam. Dan dia akan bergila-gila lah dengan orang-orang Mekah yang lain. Sebab apa? Dia takut Nabi SAW akan serang kota Mekah. Jadi kebetulan malam yang Nabi sampai dekat Jumum ni, kebetulan malam tu adalah malam Abu Sufyan bertugas. Malam tu dia bertugas. Bila dia bertugas malam tu, dan dia bertembunglah dengan Umar Khattab dan dia bertemu dengan baginda Nabi SAW. Dan akhirnya malam tu dia masuk Islam. Okay, dia masuk Islam. Okay. Baik, saya pun nak berundur jugalah. Puan Mahia tadi, Puan Cik Z dan sebagainya. Okey, kita berhenti dekat sini. InsyaAllah kita akan sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Sambung pada bab Abu Sufyan bin Harb memeluk Islam. Okey, saya serahkan kepada Kak Mira. Silakan Kak. Alhamdulillah. Ustaz jangan berundur Ustaz. Apa dia? Ustaz jangan berundur.
Dah beri. Ustaz nak buka soalan ke nak tutup? Ustaz ada kuliah ke? Lepas ni ada hal ke apa? Saya tak ada kuliah tapi saya ada urusan sekejap. Jadi tak Urusan dapatlah baik. nak lama-lama. Tak apa. Nanti kita sambung nanti untuk apa Abu Sufyan masuk Islam ya. InsyaAllah. Okey, insyaAllah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan jazak di atas perkongsian ilmu hari ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, mudah-mudahan barakah, mudah-mudahan Allah kurniakan limpah rahmat kepada kita. Terima kasih kepada tim Gemenur Iman, sahabat-sahabat pencinta ilmu yang mengimarahkan kuliah kita. Sikit Iban Ustaz, hari ini selepas ini 10.30 pagi kelas hafazan yang kedua bersama dengan Ustazah Helen Sukma Indah. Dan pada pukul 5.15 petang bersama dengan kuliah asar bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Ilin Aminin bin Muhammad Saleh dengan Rukun Iman. 8 malam kuliah maghrib bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Ashraf bin Suwarin dengan hadis-hadis sahih terbukti masa kini, dan kuliah akhir kita kuliah Isyak 9.15 malam bersama dengan Al-Fadhilah Ustazah Humairah binti Muhammad Saleh dengan tahsin Al-Quran dan Makhrijul Huruf. Jadi sebelum saya menutup majlis, saya ingin buat satu pengumuman. Saya diucapkan tahniah kepada Puan Azrina yang akan melangsungkan majlis pernikahannya pada 27 Mei ini, iaitu pada hari Sabtu. Majlis ini hanya dihadiri oleh keluarga terdekat sahaja. InsyaAllah akan menyusul nanti jemputan untuk semua. Mohon Ustaz doakan untuk majlis pernikahan Puan Azrina nanti, insyaAllah. Dengan ini saya mewakili Gemenur Iman memohon maaf sekiranya ada sebarang kekurangan dan kesilapan. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kekurangan dan tidak baik itu daripada kami sendiri. Kita tangguh kuliah kita. Sebagai menutup majlis, mohon sekali lagi Al-Fadhil Ustaz untuk membacakan tasbih kafarah dan surat As. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Tahniah pengantin. Masya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz, doakan urusan agama saya baik dunia dan akhirat. InsyaAllah. Terima kasih banyak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi Panjang wabarakatuh. kuliah lepas cuti